kerja berdasarkan merit. Syarat-syarat mendapatkan lesen MOM itu berkuat kuasa pada Oktober ini dan mereka yang ingkar akan digantung atau ditarik balik lesen mereka atau diberikan mata demerit. Menurut MOM, agensi-agensi pekerjaan merupakan orang tengah utama dalam pasaran kerja yang membantu para majikan mengisi jawatan-jawatan dengan 30% kekosongan kerja dipenuhi oleh agensi-agensi pekerjaan. Setiap tahun, MOM menerima sekitar 20 aduan ke atas agensi-agensi pekerjaan kerana iklan yang didakwa mengamalkan diskriminasi. Sekitar 1,000 syarikat di sini telah diletakkan di bawah senarai kewaspadaan pemerintah kerana disyaki ada amalan diskriminasi. Singapura perlu meningkatkan daya tahan kebangsaan dan daya saing dalam norma baru dan ini penting bagi menjalin hubungan kukuh dengan rakan-rakan lain. Menteri Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata, Singapura harus mempelbagaikan sumber di luar negara ketika ia meningkatkan penghasilan di dalam negeri. Dr. Balakrishnan juga menegaskan Singapura harus kekal relevan sekarang daripada sebelumnya bagi menangani keadaan yang tidak menentu. Beliau berkata demikian semasa satu sesi Facebook Live bersama kaki tangan MFA siang tadi. Dr. Balakrishnan berkata Singapura aktif menangani pandemik COVID-19 di peringkat global. Ini termasuk menerusi perkongsian kajian, menawarkan bekalan penting kepada negara-negara lain dan tidak menahan bahan dalam panik. Dengan demikian, Dr. Balakrishnan berkata ia menjadi sebahagian tanggungjawab warga sejagat dalam sesuatu krisis dan mengukuhkan reputasi Singapura sebagai sebuah hub dan rakan yang boleh dipercayai. Perkembangan pandemik COVID-19 menyusul sebentar nanti. Bantahan aman berubah ganas di negeri Belanda semasa tunjuk perasaan menentang dasar-dasar COVID-19. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. COVID-19 merupakan krisis kesihatan paling serius yang pernah melanda dunia dalam abad ini. Kita telah berdepan pelbagai cabaran. Setiap cabaran ini telah kita hadapi dengan berani. Bersama kita telah menstabilkan keadaan di dormitori pekerja asing, menurunkan dengan banyak jumlah jangkitan di kalangan masyarakat. Kita melindungi warga senja dan pastikan kadar kematian kekal rendah. Setiap daripada kita, pemerintah, pemilik bisnes dan individu, semua punya peranan. Ujian agresif serta pengesanan kontak akan tingkatkan kemampuan mengawal penularan virus. Ia akan membantu bisnes dan kehidupan kembali seperti biasa secara progresif. Kita juga perlu mengubah cara kehidupan dan bekerja. Bekerja dari rumah, waktu kerja berbeza-beza dan membagi para pekerja kepada pasukan berasingan semakin menjadi kebiasaan. Syarikat-syarikat perlu cari cara-cara baru dan selamat menyediakan produk dan khidmat kepada pelanggan. Tidak dapat dinafikan ini satu peralihan sukar. Tapi saya beri jaminan kepada semua dalam industri ini, kami akan bekerja rapat dengan anda mengharungi masa mencabar dan bangkit lebih teguh dari pengalaman ini. Dalam masa-masa mencabar, kita tidak pernah putus harapan. Kita tidak putus asa. Kesukaran berjaya menonjolkan sikap yang terpuji daripada diri kita. Kita buktikan kita mampu lakukan apa yang perlu dan juga prihatin terhadap keperluan orang lain. Tidak kira apa jua cabaran yang muncul, kita hadapinya bersama. Bertemu kembali. Singapura melaporkan 218 kes baru COVID-19 setakat tengah hari tadi. Jumlah keseluruhan kes di negara ini kini sudah melepasi 42,300. Hanya satu kes di kalangan masyarakat dilaporkan melibatkan seorang pemegang pas kerja. Sebilangan besar kes baru itu merupakan pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan perincian lebih lanjut malam ini. Dalam pada itu, sehingga semalam, hampir 35,000 pesakit sudah sembuh sepenuhnya.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan kenaikan rekod jumlah kes COVID-19 di dunia dengan lebih 183,000 kes baru dicatatkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Rekod sebelum ini adalah 181,000 kes pada 18 Jun lalu. Amerika Syarikat dan Brazil merupakan negara-negara yang paling terjejas dengan Brazil mencatatkan angka kematian melebihi 50,000 kes malam. Jumlah kes COVID-19 di Brazil kini melepasi lebih 1 juta kes di tengah-tengah krisis politik dan ekonomi yang tidak menentu. Di peringkat global, kini terdapat 8.9 juta kes COVID-19 dengan benua Amerika Utara dan Amerika Selatan mencatatkan sejumlah lebih 116,000 kes baru. Lebih 468,000 orang telah maut akibat COVID-19 di merata dunia. Di Beijing, pihak berkuasa telah meningkatkan tahap kewaspadaan kepada berisiko tinggi di lagi 2 kawasan. Dengan ini, 4 kawasan sekarang diisytiharkan sebagai berisiko tinggi. Semuanya berdekatan dengan Pasar Borong Sinfadi yang menjadi pusat penularan baru virus COVID-19. Dalam pada itu, para pegawai Beijing mengatakan mereka kini berupaya meningkatkan jumlah ujian COVID-19 kepada hampir 1 juta orang setiap hari. Ujian dilakukan pada sampel yang dikumpulkan dari beberapa orang dalam satu tabung uji. Sehingga semalam, Beijing melaporkan 236 kes yang disahkan merebak dalam negara, semuanya sedang mendapat rawatan di hospital. Jumlah kes jangkitan di seluruh tanah besar China kini melepasi 83,000 kes dengan 4,634 kematian. Di Belanda pula, pihak polis menangkap sekitar 400 orang selepas pertempuran kecil tercetus semasa satu bantahan terhadap dasar-dasar pemerintah mengenai COVID-19. Beberapa ribu penunjuk perasaan berhimpun di pusat bandar kerana marah terhadap langkah-langkah seperti jarak sosial 1,5 meter bagi membendung pandemik COVID-19. Bantahan yang aman berubah ganas selepas sekumpulan peminat bola sepak bertempur dengan polis rusuhan. Belanda mencatatkan sejumlah lebih 49,000 kes COVID-19 dengan lebih 6,000 kematian akibatnya. Ketegangan terus meningkat antara India dengan China berikutan pertempuran yang membawa maut seminggu lalu. Dalam tindakan terbaru, India mengubah peraturan strategi pertempuran di sempadan Himalaya yang dipertikaikan. India telah memberi kebebasan kepada pasukan tentera negara itu untuk menangani sebarang tindakan agresif China di kawasan sempadan. Garis panduan itu ditetapkan semula selepas pertempuran sengit meletus pada minggu lalu yang meranggut nyawa 20 askar India dan menyebabkan lebih 70 yang lain cedera. Sebelum ini, peraturan pertempuran yang dipersetujui oleh India dan China pada tahun 1996 melarang kedua-dua pihak daripada melepaskan tembakan di kawasan sempadan. Indonesia mengeluarkan amaran berjaga-jaga tahap tertinggi setelah gunung berapi Merapi meletus 2 kali semalam. Gunung ini memuntahkan debu serta asap tebal setinggi 6 km ke udara menyelubungi beberapa buah kampung di Pulau Jawa. Mujur, tiada sebarang kerosakan atau kecederaan dilaporkan. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kepada para penduduk yang tinggal berdekatan Gunung Merapi agar menjauhinya dan berada sekurang-kurangnya 3 km dari kawah gunung tersebut. Tahap kewaspadaan telah dikekalkan bagi Gunung Merapi sejak ia mula meletus Ogos lalu. Buat jelung-jelung kalinya, pesta warisan diadakan secara maya. Wartawan kami menjenguk antara bahan pameran yang mengimbas kembali kehidupan di kampung sebelum tumbuhnya rumah-rumah pangsa. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. COVID-19 akan menguji azam kita. Pemerintah akan melindungi anda, terutamanya yang lemah. Setiap rumah yang berakyat Singapura akan menerima $100 kredit perbekalan kesepakatan. Jumlah ini ialah tambahan kepada ribat perbekalan GST
yang akan diterima dalam bulan Julai. Tambahan $300 atau $600 untuk rakyat Singapura yang layak menerima